share. Okay, sebenarnya okay, so okay, abang share balik recording ni. Weh, seronok pula dia main conteng. Okay, main conteng eh? Sabar eh. Seronok conteng eh. Google kat Google Drive, Google Meet tak boleh conteng. Okay, um, so minggu lepas masuk bab gerakan linear kan. So, try Jadi nanti kita suruh try Okay, minggu lepas masuk gerakan linear. So, gerakan linear ni kalau ikut macam dekat okay, ni abang kaitkan dengan matematik Kalau macam mana? Kalau ikut ni ni ya kot. Okay, so kalau berdasarkan sini, so linear dengan kuadratik ni bengkok, linear ni lurus. So itulah maksud dia, linear je lurus. So siapa member yang lurus bendul, kita panggil dia linear. Okay, lawak tu dah hambar lah, sorry. Tak ada lawak lain dah, sorry Tak ada idea. So sama juga dengan gerakan ni. Kita masuk, kalau cakap gerakan linear maksudnya gerakan lurus. So macam yang abang cakap dekat yang ni kan, kalau korang faham lah. Enggak ni faham nampak benda ni. Ni manusianya. Ni orangnya. Okay. So dia kalau orang ni, kalau dia nak contohlah dia nak pergi kedai. Okay. Kalau dia gerak dengan gerakan lurus, maksudnya kat sini sejauh 180 meter contoh, tak kisah jarak dia. Tapi dia lurus, maksudnya dia ada dia punya arah dia. Ni satu arah. Okay, so kita panggil sebagai vektor. Manakala, so kita tak panggil dia jarak, kita panggil dia sebagai sesaran. Kalau dalam istilah fizik lah, sesaran. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia displacement. Okay. So macam impossible kan kalau macam korang nak, macam katalah korang nak tak ada whiteboard lain. Katakanlah korang macam korang nak ni kan. Tak ada pun. Benda ni. So kita pakai blackboard ni So tak jadi baik. Ni aku mengaku ni. Sini ada whiteboard ni, tak apa, abang share lain. Okay. So kalau siapa-siapa kan daripada okay, kalau satu destinasi dia tu, tak kisahlah apa-apa destinasi, contohkan kedai kan. So Aini pergi kedai kan, so kita panggil namakan dia Aini lah, senang. So katalah Aini dia nak pergi kedai, mustahil lah kalau dia macam dia pergi lurus kan. So mestilah dia akan ambil jalan sikit kan. Okay, mula-mula dia pergi sini, lepas tu belok kanan, simpang, lepas tu daripada sini ada roundabout pula kan, so dia pusing-pusing sikit. Okay, so baru dia sampai kedai kan. So daripada sini ke sini mungkin dah dalam 10 meter. Okay, so daripada sini ke sini mungkin dalam 2 meter lah. 10 mungkin 5.
Okay, sini mungkin 3. Pusing-pusing sini dah sampai dah 6 meter kan. So total jarak air ni bergerak daripada daripada rumah dia ke kedai, pergi kedai buat apa tak tahu. Mungkin dalam lebih kurang 10, 6, 5, 6, 3, 9, 9, 14, 24 meter. Okey, tapi hakikat dia ialah nak tukar colour jap. Okey, hakikatnya sebenarnya jarak yang sebenar antara air ni dengan apa tu, kedai ni ialah mungkin dalam 16 meter lah kot. Tak nampak je. Tukar colour. Hijau-hijau. Habis apa buta warna, dulu tak nampak. Okey, mungkin dalam lebih kurang 16 meter. Okey. So kat sini menunjukkan so yang hijau ni adalah sesaran. Marker lah. So yang hijau ni adalah sesaran. Manakala yang merah ni adalah jarak. Okey. So menunjukkan kat sini tapi unit sama sebab kalau bila cakap unit sebab dua-dua melibatkan distance kan. Distance pun jarak juga. Dua-dua bukan distance, melibatkan macam ukuran kedudukan. Okey. Okey, selamat datang ini. Pergi kedai guna kiraan ni tadi, tak guna kan? Okey. So dua-dua dalam unit yang sama iaitu meter ataupun kilometer. Okey, ataupun cm, sama kan? Inci kan? Okey, so sama je, jarak pun sama juga kan, unit yang sama. Okey, jarak sama tapi kiraan ukurannya berbeza. Okey, dia punya sifat unit je sama. Bila unit sama maksudnya menunjukkan dia punya tapi tengok kan, jawapan dia berbeza kan. Yang ni 24, yang merah ni 24, yang hijau ni 16. Menunjukkan magnitude pun berbeza. Okay. So jadi kat sini ingat balik. Bukan ni. Okay, ingat balik. So itulah beza antara jarak dengan sesaran. Sesaran ni ialah unit vektor. Jarak ni adalah unit skala. So selain apa ni, laju, selain apa orang cakap, selain sesaran dengan jarak, kalau nak bezakan antara unit vektor dengan skala ialah laju dengan laju. Okey, satu lagi boleh juga nak tambah macam berat dengan jisim. Okey. Ni contoh Haikal, ada tak Haikal? Haikal ada Haikal? Tak ni kan? Tak. Haikal ada? Berapa berat Haikal? Kita tanya orang perempuan berat dia kan sensitif pula. Ke dia ni nak beritahu berat dia ni apa? Saya ke? Berat apa Haikal? Ya, betul. Berat dalam 20 lebih kot. Tak ingat 20 lebih? 50 lebih. Kan? 20 tu ringan sangat tu. 20 tu zaman tu tadika ke? Okay. So 50 lebih abang ambil 55. Oh, maksudnya kamu pergi berat abang sebab berat abang tepat-tepat 50. Berat abang dalam 51, 52. Lebih kurang kot kita. Okay, so macam nak clear whiteboard ni. Ya, whiteboard ni nampak kan? Oh, ni share whiteboard bukan share screen. Silap. Share screen lah. Okay, so selain
So selain, apa tu, selain jarak, dengan selain laju mahal laju, jarak dengan sasaran, sama beza juga dari segi satu lagi, kita boleh bezakan kalau macam, kalau Haikal dia cakap berat dia 50 lebih, abang ambil 55. So kemungkinan itu sebenarnya mungkin lebih kepada berat, lebih kepada itu sebenarnya jisim, salah. Itu sebenarnya jisim sebenarnya lah. Okey. Kita panggil memang berat tapi hakikat dia tu macam jisim, semua menunjukkan makin berat orang tu, makin banyak isi padu dalam badan dia, macam dalam badan dia ada banyak lagi benda. Okey. So, kalau jisim, so baru kalau kat vektor kita panggil berat, so berat ni bukan berdasarkan, uh, ush, berat ni bukan berdasarkan, ni apa tu, bukan berdasarkan, uh, nilai badan apa ni, kandungan badan dalam badan orang tu, tapi berdasarkan kat mana dia berada. Contohnya macam kita dekat bumi. Okay, so macam contoh Haikal kan, berat Haikal, bukan berat jisim apa ni 55. So kalau berat Haikal mungkin sebenarnya, okey jap. Okey. So kita boleh convertkan daripada jisim ke berat. Okey, aduh keluar benda ni. Okey. Apa ni, mana. So kalau orang tu berat dia contohlah dalam, 55, so ini adalah dia punya, jisim salah, dia punya jisim dia 55. Okey, so, ini adalah dia punya, unit dia dalam bentuk Newton sebab, uh, daya berat ni weight, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil weight, kalau jangan kita guna bahasa Inggeris sebab abang confuse lah. Sebab kita cakap berat tapi sebenarnya itu jisim. Tapi dalam bahasa Melayu sebenar dia berat lain. Okay, so abang panggil weight weight kalau dari segi macam nak keluar whiteboard lah. Okay, tak apa. Okay, whiteboard. Okay, so kalau apa ni dia punya, apa tadi? So kalau dia punya berat, apa ni, jisim Haikal ialah 55 kilogram kan. So kalau ikut dekat bumi, screen balik. So dekat bumi, okay, dekat bumi ni 1 kilogram bersamaan dengan 9.8 Newton. Okay, so kenapa guna unit Newton? Okay, itu nanti dulu sebab weight ni, berat yang aku bagi berat tu, yang berdasarkan tadikan graviti bumi tu, dia sebab ikut bumi kan. Kalau dekat bulan mungkin dia berbeza sikit, 9.8, kalau orang selalu cakap bumi ni berat dia 6 kali ganda daripada bulan. So maksudnya daripada 9.8 ni kita boleh bagi 6. So kalau dekat macam tadi bila cakap pasal 539 kan, 539.36, 539.36, okay. So kalau bila convert kepada berat kat bumi mungkin 539.36 Newton.
Okey, jadi, kalau dekat bumi 5,36 ni bahagi dengan 6. Dekat bumi lah, kat bulan. Okey, kat bulan, so ni kat bumi, hmm, malas 93.6, cepat nak kira. Okey, bagilah. So, 89.89. Oh, macam tu eh. So kat sini, kalau kat bumi mungkin berat dia, um, berat Haikal 539.36 Newton, tapi dekat bulan tadi 89 Newton. Okey, ini bumi, yang ni bulan kan. Okey, tapi dekat, uh, tapi GSM Haikal tetap walaupun dekat bulan tetap ialah 55, tetap 55. Ish, apa hal ni? Okey, so sama je, bumi ke bulan ke GSM tetap sama, berat je berbeza. So ini adalah okey, tapi sebenarnya, bukan, jisim dengan berat ni dia berbeza, tapi yang membezakan dia ialah, faktor yang mempengaruhi dia lah, di kiraan dia. Okey, tapi kalau macam contohnya macam apa tadi, korang nampak ni kan? Okey, itulah tadi. Okey, kalau macam, laju dengan laju, jarak dengan sasaran ni, beza dia sudut arah. Okey, maksudnya arah dia lah. So, itulah maksudnya vektor. Vektor ni dia ada magnitude dengan ada arah. Magnitude ni maksudnya kalau laju dia, laju dia 10 kilometer sejam. Laju 5 kilometer sejam. So 10 dengan 5. So magnitude dia beza. So magnitude 10 kilometer sejam. Tu magnitude. Tapi arah dia kat mana? Jadi kalau macam ni, dia arah dia tak kisah, dia boleh pergi mana-mana. Okey. Tapi, okey, boleh pergi mana-mana. Merah. Okey, so dia boleh tak kisah, jarak ni pergi mana-mana. Tapi kalau, apa tu, sasaran, okey, kelajuan, apa ni, laju, dia ada arah yang spesifik. Okey. So mungkin dalam, yalah kita ambil. So dia ke sini kan. So kalau ni sudut arah, boleh ambil sini. So mungkin ni dalam, dia mungkin ada bearing ke kan, daripada sini selatan, yang ni timur laut lah. Timur laut ataupun mungkin dalam ni berapa kan biasa? 45. Boleh fikirlah kan. Ni dalam 45 darjah dari selatan. Manakala kalau jarak dia tak kisah, dia pergi mana-mana kan. Dia tak ada arah yang tertentu. Tapi hakikat dia unit yang sama. Okey, so dia jarak menyebabkan laju yang berbeza. Sebab kalau formula formula jarak ialah salah. Formula laju
sama dengan jarak keluar balik. Yang ni buat apa dia ni? So, formula laju ialah jarak bahagi dengan masa. So, hal laju simple je kan. Apa tadi? Sesaran bahagi dengan masa. Malas nak baca panjang. Okey. So, sekarang ni sebenarnya kalau abang bagi contoh lain, apa beza lagi dengan banyak beza lain antara apa ni, beza antara unit skala dengan unit vektor yang lain. Contoh lain adalah kita ambil macam mana tadi? Ni lah. Okey. So, contoh macam skala selain pada skala dengan vektor, contoh skala ialah luas, area yang luas, ketumpatan. Okey, luas dia tak ada arah, betul tak? Luas dia tak ada arah, ketumpatan tak ada arah, jarak ni tadi lah, jarak distance ni jarak, tenaga pun tak ada arah kan. So, dia skala. Okey. So, macam ni tadi mass ni isim. Okey. So, dengan kelajuan. Dengan suhu pun ialah unit skala. Sebab dia tak ada arah, masa pun tak ada arah. Okey, isi padu pun tak ada arah. Work ni berkait dengan tenaga lah sebenarnya. Nanti kita tunjuk, nanti abang beritahu apa formula kerja. Okey, dia tenaga darab dengan jarak kot biasanya. Lebih kurang. Okey, so manakala vektor ni pecutan, ni sesaran displacement sesaran, daya, daya ni itulah contohnya macam berat, kita punya berat kan. Bukan berat jisim berat yang macam kat Newton tadi tu. Macam Haikal punya daripada 55 kilogram jadi berapa ratus, dekat bumi berapa ratus berapa ratus Newton yang tu kan. Okey, itu adalah sebabkan graviti, dan graviti adalah itu adalah berat kan, betul-betul berat, dan itu adalah salah satu bentuk daya. Okey, daya ni ada banyak. Lepas tu diulang balik macam thrust ni pun daya. Thrust ni ialah macam contohnya daya tujah. Okey, contohnya macam kereta kan. So kereta dia ke depan, itu adalah dia punya daya tujah. Daya yang bawa dia ke depan. So kalau kereta bergerak laju sangat, mungkin ada rintangan angin kan. So angin tu adalah daya lawan bagi tujah. Apa tak panggil, lupa. Drag. Kita panggil dalam bahasa Inggeris drag. Kalau bahasa Melayu orang tak ingat. Okey, lepas tu dia ada daya atas dengan graviti lah. Daya bawah. Okey. Macam kapal terbang. Ni daya tujah dia ke depan. So rintangan angin. So dengan kapal terbang tu kalau graviti dia, kalau dia punya daya apungan dia tak cukup kuat, daya graviti dia akan lawan menyebabkan kapal terbang tu turun jatuh. Okey, so jap. Susah kan kalau tak lukis kan. Okey, kejap lah. Okey, apa tadi kereta? Ambil kapal terbang lah. So kapal terbang lebih kurang. Nak bawa Siapa lah bawa pertama sekali kalau dia punya, so dia ke depan tu adalah daya tujah dia. Okey.
Manakala kalau apa yang rintangan angin yang menghalang dia nak ke depan adalah, drag. Drag ni kalau boleh tengoklah bahasa Melayu apa. Ya Dania? Angkat tangan ke? Jap nak share screen. Lupa bahasa Melayu. Daya seret. Okey. Okay, so share balik whiteboard. So yang ke belakang ni adalah daya apa ni, daya seret drag kan. Pandailah baca So ini daya tujar. Manakala sebab kapal terbang ni ada graviti, cakap berat tadi kan. So dia ada daya bawa turun dia ke bawah, kita panggil sebagai berat lah. Tu baru tu berat, weight kan. Okay, berat. Dan dia juga ada daya apungan. Daya yang buatkan kapal terbang tu naik ke atas. So kat sini korang boleh nampak yang tujar dengan seret ni dia berlawanan. Dia lawan kan. Yang tujar ke sini, seret ni ke sini. Seret, ni tujar. Dia tolak. So kalau tujar lagi kuat dia akan ke depan. Kalau seret lagi kuat dia akan ke belakang. Mana dia kapal terbang ke belakang kan. So menunjukkan kapal terbang tak boleh ada daya tujar yang lagi rendah daripada seret. Lepas tu dia ada daya apung dengan berat dia. So kalau macam kita ni, kita tak terbang, kita tak ada daya apungan. Yang buatkan kita ada daya apungan tapi tak boleh nak lawan kita punya berat. Kalau faham tak? So jadi menyebabkan kita tak terapung, kita tak naik. Tapi kita nak kata kita tak ada langsung daya apung, tak juga. Sebab kalau kita tak ada daya apung langsung dan kita ada berat, kita akan dah kat atas katil jatuh lagi. Jatuh bawah tanah lagi. Masuk dalam bawah tanah. Macam tu lah. Okay. Dia berlawanan lah. Maksudnya dia macam dua daya yang berlawanan. Katalah objek tu kotak kan. Okay. Baik. Katalah objek tu kotak kan. So katalah sini orang tolak kat sini dengan 10 lagi kuat. 10 Newton. Lepas tu ada orang lagi tolak sini ialah katalah dalam 9 Newton. So siapa yang menang? Kiri ke kanan menang? Siapa yang menang? Hello? Suara mana jelas tak? 10. 10. Kenapa 10 menang? Tak, sebab lagi banyak kot. Lagi banyak, betul. Okey, sebab dia lagi banyak. So dia menang berapa daripada 9? 1 lah kan? Kan? Dia 10 dengan 9, 10 menang. So dia menang sebanyak 1 Newton. So 1 Newton ni adalah dia punya daya bersih. Okay. Dia macam untung bersih lah. Dia macam teruk ni tulisan. Daya bersih 1 Newton. Bergerak ke arah kanan. Okay. Jadi okay. Tapi hakikat dia, so kotak ni akan bergerak ke arah kanan dengan
daya sebanyak 1 Newton. Okay, kan? Tapi hakikat dia ialah dia bukannya daya yang ada kat dia bukan 1 Newton. Tapi adalah gabungan 10 Newton dengan 9 Newton. Tapi dia arah yang berbeza. Okay, sebab tu kita cakap kita nak bezakan sudut, kena beza dari segi arah. Sebab tu vektor dia melibatkan dia ambil kira arah tu kat mana. Sebab arah menentukan dia punya result dia, menentukan hasil dia apa jadi. So hasil dia sebabkan ada dua daya yang berlainan dekat satu objek, menyebabkan dia ada hasil dia ialah satu, menjadikan hanya ada satu, dia bergerak ikut satu daya je, daya bersih 1 Newton. Okay, so ni adalah daya lah. Ni abang cerita pasal daya kan. Okay, kalau dia katalah yang ni bukan 9, yang ni 10 juga. Katalah yang ni pun 10. So kotak tu bergerak ke tak? Tak. Tak. Pasti? Okay, kuncinya jawapan. Okay, sebenarnya dia ada dua kemungkinan. Dia boleh jadi tak bergerak dan dia boleh jadi juga bergerak. Okay, kalau dia bergerak, walaupun bila 10 dengan 10 hasil dia adalah kosong, daya bersih ialah kosong, dia masih boleh bergerak. Cuma dia bergerak dengan kelajuan dengan hal laju yang tak akan berubah. Okay, penat? Apa yang penat? Penat pergi kedai kan? Tak, penat. Naik tangga. Okay, tu lah. Kalau penat naik tangga, salahkan graviti. Sebab graviti, daya graviti tu yang buatkan kamu penat. Kamu nak naik, tapi daya graviti tu tolak kamu ke bawah. Salah, bukan salahkan graviti. Salah di sini, tak ada gurau. Okay, maksudnya ni lah. Macam tu lah. Kenapa penat? Sebab bila penat, naik tangga, kan ada sebab nak lawan graviti. So graviti tu ada dia punya daya dia yang tersendiri. Okay, so dan itulah kerja sebenarnya. Daya lawan daya graviti tu, bila lepas tu dia ada jarak kan. Tangga tu ada beza kan. Sebab tu jarak darab dengan daya akan menghasilkan tenaga kan. Tenaga hasilkan kerja. Silap. So menunjukkan ada kerja lah. Yang tu next chapter kot abang cerita. Sekarang ni nak masuk bab Newton dulu. Konon aerodinamik contoh kan. Okay, so kalau kat sini kotak tu mungkin tak bergerak, mungkin juga dia bergerak. Kalau dia bergerak sebab, cuba korang tengok balik dekat kapal terbang. Ini bukan skrin Okay, Okay, katalah korang tengok, sekarang ni korang tengok macam skrin kan. Korang tengok skrin lah. Korang tengok PDF ni. Mana? Okay, kalau kat sini dia punya, katalah dia bergerak dari tujah dia, katalah 9, dan daya seret dia pun 9, adakah kapal terbang tu tak bergerak? Boleh tak kapal terbang tegak kat situ tak bergerak? Boleh kan? Mesti dia bergerak kan? So, kalau kapal terbang daya tujah dia sama dengan daya seret dia akan bergerak. Confirm dia akan bergerak. Dia memang tak logik tak bergerak, dia memang akan bergerak, dia takkan stay. Terbang tak pernah stay. Tapi dia pergerakan ni ialah dengan kelajuan yang uniform. Kelajuan yang konsisten lah, yang takkan berubah. Okay. Kalau macam kotak tadi tu, kes kotak tadi, bila dia 10 lawan dengan 9, so 10 menang, dapat dia akan menyebabkan dia ada daya bersih 1 Newton. So dia bergerak ikut 1 Newton tu dengan kelajuannya akan meningkat. Okay. So bila kelajuan meningkat,
kita masuk pula bab pecutan. Ni ingat cerita ni sebenarnya, ni tajuk masuk tajuk sebenar. Okey, so jap. Okey, so kita masuk bab pecutan. So pecutan ni ialah halaju awal, halaju akhir nama yang tulis. Tolak halaju masa halaju awal patutnya mau short form ya. Bahagi dengan masa. Okey. Menunjukkan pecutan ni macam berapa banyak speed sesuatu objek tu bergerak tu, dia punya halaju dia tu, berapa banyak dia berubah dalam masa yang tertentu. Contohnya macam katalah bawa kereta kan. Okey, mula-mula kat sini halaju dia katalah dalam 10 kilometer sejam. Okey. Lepas tu dia gerak ke kiri kenapa tak tahu, tak payahlah, tak kisah. Dia gerak sampai dekat sini, dia punya speed dia dah naik sampai 100 kilometer sejam. Okey. Dan untuk dia nak capai warna. So untuk dia nak capai daripada 10 ke 100 kilometer sejam ni, dia ambil masa dalam lebih kurang mungkin dalam 10 minit. Tak nak? Boleh kot 10 minit. Okey, 10 minit. Kita ambil dalam nak senang kira sebenarnya, yang pening sikit. Sebab nak ini dalam bentuk jam. So katalah ambil masa 15 minit. Okey. Tak tengok. So 15 minit kan. So 15 minit. Okey. So kat sini 15 minit kalau convertkan jadi jam, jadi 0.25 jam. Okey. Seminit. Itulah. Seminit kan. Suku jam kan. So 0.25 jam. So halaju akhir dia ialah 100 tolak dengan 10 halaju awal. So berapa? 90 bagi 25. 90 bagi 25, 360. Betul tak? So kat sini, okay, nampak unit dia 10 km sejam. 10 km jam dan 100 km sejam bahagi dengan 0.25 jam. Okay, so 90 dalam 90 bagi 0.25, 360. 360 kilometer. Okay. Sebab 100 ni dah per jam kan. Dah per jam. Lepas tu bagi pula 0.25 jam. So bagi lagi dengan jam. Okay. So jawapan dia ialah pecutan kereta ni sama dengan 360 kilometer 300 km per jam kuasa 2.
ataupun 360 kilometer 60 kilometer J kuasa -2. Sama je lah. Kalau J kat bawah, benda yang kat bawah ni bila naik atas dia kuasa, benda yang kat bawah bila dia ada kuasa, kuasa 1, kuasa 2 berapa kan, bila naik ke atas dia kuasa dia negatif. Okey. So itulah pecutan. Simple je formula pecutan kan. Okey, so kalau 360 ni darab pula dengan berat kereta. Biasa kereta berapa berat? Tahu tak? Biasa kereta, takkan lori. Lori lah 1 tan kan? 1 tan 1,000 kilogram. Kalau kereta mungkin 300 lah. Bantai Okey, katalah 300 kilogram. Katalah 300 kilogram kan. So, ni hasil dia ialah 360 darab 3, apa 98, 72. 72,000 kan, 72, 360 darab 300, 72,000, 72,000 Newton, lebih kurang lah. Ya ke Newton? 72,000 tu ialah dia punya daya. So sebab daya pecutan bila darab dengan jisim, dia akan menghasilkan, itu yang menghasilkan daya. So itulah formula daya. Daya ni ialah pecutan darab dengan jisim. Okey. So macam bukan Newton pula, tak tahu unit dia kalau 72,000 tu apa. Tapi kalau macam katalah pecutan dia ni kan, katalah ni benda katalah pecutan dia dalam unit apa ni, meter per saat kan, meter per saat kuasa 2. Okey, lepas tu jisim dia kilogram. So daya dia akan dapat Newton lah. So yang ni mungkin dalam, tak tahu lah, susah nak kena convert, nak kena kira balik convert macam mana. Okey. So tu je kot untuk hari ni. So sikit lagi jisim dan inertia. Jisim dah tahu, inertia pecutan graviti. Orang tak tengok, tak nampak buku teks. Okay, so inertia ni ialah, kau baca lah, inertia ni dia macam makin berat, makin tinggi jisim sesuatu objek, makin tinggi inertia dia. Okay, macam contohnya lori lagi tinggi daripada bumi. Lori lagi tinggi jisim dia daripada kereta. Okay, so inertia lori lagi tinggi. Makin tinggi inertia, makin susah dia nak berhenti. Kalau kereta motor, kalau dia bergerak, dia susah nak berhenti. Kalau dia berhenti, dia susah nak gerak. So, lori dengan kereta, lori lagi susah nak bergerak kalau dia tengah berhenti. Dia lagi susah nak berhenti kalau dia tengah gerak. Sebab tu kalau siapa yang bawa lori atau bawa bas, bawa kenderaan berat, dia orang tak boleh, kalau macam dia orang nak berhenti kat situ, dia orang tak boleh tekan brake masa nak dekat baru nak brake. Dia kena tekan brake awal-awal. Kalau dia tekan brake dekat, dah nak dekat baru tekan brake, memang terlajak lah cerita dia. Kalau kereta lain cerita. Okay, so dah JC Nesa cerita habis lah. Pecutan graviti dan jatuh bebas. Free fall ni faham lah kot. Faham gitulah. So itulah inertia. Inertia ni dia ada law Newton yang keberapa lah. Pertama kot. Yang tu korang tak ambil fizik. Kalau korang ambil fizik abang boleh nak abang cerita lah. Tapi kalau berapa dihukum Newton yang keberapa.
Tapi sebab nak ambil so macam kalau nak cerita Google, korang boleh Google kot. Cakap je hukum Newton. Google je hukum Newton, nanti korang bacalah. Okay, so jatuh free fall. Free fall ni okay lah, so kita masuk baru tengok buku teks. Macam mana kita nak explain free fall Jatuh bebas. Jatuh bebas ni okay, sebenarnya apa-apa objek bila jatuh sepatutnya dia akan sampai pada masa yang sama ke tanah. Okay, contohnya Haikal dengan Dania, tak payah. Contohlah Haikal dengan daun kan. Kalau ikut logik memang Haikal akan, bila dulu jatuh mesti Haikal akan sampai ke tanah dulu kan. Tapi hakikat dia ialah daun hakikat dia sebenarnya, kalau ikut sebenarnya daun Haikal dengan daun jatuh pada masa yang sama, sampai kat tanah pada masa yang sama. Tapi apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan manusia dengan daun ni jatuh pada tolong tulis nama sekali yang ini. Apa yang menyebabkan manusia sampai dulu ke tanah? Sebab manusia dia tak ada apa-apa daya apungan yang ganggu dia punya kejatuhan tu. Okey. So manakala daun bila dia jatuh ke tanah, okey, dia ada daya rintangan angin yang kan, daun kan sebab dia kecil kan. So dia ada benda yang ganggu dia nak jatuh. Okey. So menyebabkan daun jatuh lagi lambat. So sebab ada rintangan angin lah. So, ada rintangan angin. So menunjukkan sebab ada udara. Okey, jadi menunjukkan kat sini try lah. So menunjukkan kat sini kalau manusia dengan daun jatuh dekat, kalau macam korang buat eksperimen kan, kalau dekat tapi mustahil lah nak buat kan. Tapi ada, kalau dekat fizik ada eksperimen kan. Nak jatuh tapi korang buang dia punya udara-udara sekeliling tu. Buang, tak ada apa-apa angin udara apa tak ada, dan jatuh. Manusia dengan daun tu akan jatuh pada masa yang sama. Macam tu lah. Benda tu boleh test. Tak payahlah manusia, ambil lah kotak kan. Kotak, kalau macam, abang tak ingat lah form berapa abang buat, kalau dalam eksperimen ni, abang rasa form 4 kot. Okay. Dia buat macam, ada macam mangkuk apa entah, mangkuk besar, tutup, lepas tu sedut dia punya udara dalam ni. Udara dia keluar, sedut. Lepas tu jatuhkan daun dengan kotak pada masa yang sama. So disebabkan tak ada udara, maka kotak dengan daun jatuh pada masa yang sama. Dah jadi manusia lah. Okay. Okay, so sebenarnya abang nak habiskan tajuk ni je. Daya dan gerakan khas di movie. Okay. So itu sajalah cerita pada malam ini. Cerita daya dan gerakan. Okay, habis. Kalau tak faham boleh tanya. Ada lagi 7 minit nak 10. So dah habis kan? So gerakan ini, gerakan ini, oh ada masuk graf graf tak masuk lagi. Okay, minggu depan dah masuk. Okay, itu saja. So ada apa-apa nak tanya tak? Graf ni sebenarnya yang ni je graf. Tak ada. So tak ada. So macam biasa pihak tuition suruh bagi pengisian. Pasal, so sekarang ni pengisian pasal Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj ni dia dah boleh tanya soalan merepek. Boleh. So dalam cerita kan. Isra Mi'raj ni, setahu kan, Isra ni ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Masjidil Aqsa kat Palestin. Okay, tu Isra, perjalanan malam. Mi'raj ni ialah Nabi naik daripada Palestin, daripada Masjidil Aqsa dekat Palestin tu naik ke langit. Tu Mi'raj. Okay. So
Jap, kita video lah. Mana tak perlukan animasi tangan kan. Stop share. So, uh, apa ni? Apa tu benda cakap pasal Isra'. Isra' ni ialah perjalanan malam. So, orang yang berjalan malam, kita beri gelaran dia Israel. Okay, so Nabi Yaqub dapat gelaran ni. Nabi Yaqub dapat gelaran Israel ni ialah gelaran untuk Nabi Yaqub. Sebab Nabi Yaqub dikatakan suka berjalan malam. So, Bani Israel ialah anak-anak kepada Nabi Yaqub. Maksudnya keturunan Nabi Yaqub. So daripada Bani Israel lah. Israel tu lah dapat asalnya Israel, negara Israel tu kan. So salah seorang anak Nabi Yaqub ni ada salah seorang tu anak dia nama Yahuda. Daripada Yahuda ni lahir bangsa Yahudi. So keturunan Nabi Yaqub, Bani Israel ni sebahagian daripada keturunan Nabi Yaqub adalah bangsa Yahudi. Menghasilkan bangsa Yahudi. So tapi bukan semua Bani Israel ni bangsa Yahudi tau. Faham So itulah Israel. Isra' tu maksudnya Isra' berjalan malam. Okay, so lepas tu pula ada soalan ke? Abang tunggu soalan ni sementara membebel pasal Isra' Mi'raj. Lepas tu dulu masa abang sekolah menengah, abang pernah macam kita orang pernah macam sekolah menengah macam ada abang senior pernah macam bincang lah kita orang. Nabi naik daripada Nabi naik ke langit daripada Palestin, naik ke langit ke berapa dah kan. Bayangkan dia melalui angkasa tapi tak pakai baju angkasawan. So macam mana dia boleh survive walaupun dia tak pakai baju angkasawan. So kat sini okay, so macam in the end dia punya conclusion dia, kesimpulan dia ialah sebab Nabi naik sekali mata je daripada Palestin naik ke langit, siap lepas tu turun balik pun panas haba Nabi duduk tadi masih rasa lagi. Maksudnya sekali mata lah dia naik tu. So menyebabkan menunjukkan laju sangat. Bila laju sangat ada jadi sebab tu dia tak perlu baju angkasawan. Tu logik dia lah. Tapi sebenarnya benda ni mujizat. So mujizat sepatutnya tak boleh ada pakai logik sebenarnya. Tak boleh. Mujizat ni dia mencabar akal. Dia tak boleh dikaji dengan kajian saintifik. Okey. Ada soalan ya? Tanya, bukan soalan merepek, soalan yang di luar tajuk. Bukan merepek. Ada 2 minit lagi nak pukul 10. Ataupun nak buat macam biasa boleh kot. Abang buka sampai 10 suku. 10 suku untuk soalan. Hidrogen cyanide. Hidrogen cyanide ni bahan kimia. Sekejap lupalah hidrogen cyanide apa benda. Hidrogen cyanide. Hidrogen cyanide. Tikus. Oh iya ke? Dia asid. Hidrogen cyanide ni ialah asid. Sejenis asid. Prussic acid. Okay. Oh, hidrogen cyanide ni rasanya dia macam racun dah sedap. Dia racun untuk dia toksik. Sebab ada cerita orang yang mula-mula cerita komputer ni nama dia Alan Turing kan. Dia mati ditemui dalam keadaan Apple itu ada hidrogen cyanide. Gitulah. Ni ada noti. Tak ada pun. Sempat kan. Okay. Buat tikus kan. Yeah. Oh. Ya, sebab dia racun kan. Hidrogen cyanide racun. Tu nanti kita masuklah bab kimia. Kenapa dia dipanggil asid. Ada sebab kenapa dia panggil asid.
Abang suka tengok gambar. Benda ni. Oh, cara buat dia. Panjang cerita dia. Yang ni rasanya korang tak tahu aku bentuk molekul-molekul ni. Soalan lain? Okay, so dah pukul 10 dah. So macam kalau nak gerak boleh gerak. Kalau ada soalan lagi boleh tanya lagi. Tak ada padam. Saya keluar dulu tau. Apa dia? Saya keluar dulu tau. Okay. Terima kasih. Sama. Nak conteng tak? Share lah skrin. Oh, nak conteng Tekan share. Jap. Oh, jap. Only host. Tu. Dah boleh share lah. Abang ni suka pakai Zoom ni untuk mengajar. Tak, cari share screen, butang warna hijau anak-anak kat atas tu. Lepas tu tekan screen. Susah tak payah baca panjang-panjang bahasa Inggeris je. Okey sangat. Okey lah. Siapa ada soalan lagi yang di luar tajuk? Cepat lah. Conteng kan? Conteng. Oh, no lah. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada padam muka Siapa lagi tinggal? Haikal. Yang dah keluar dah. Okay, tak ada soalan Macam tu conteng nak. Pakai Zoom sendiri lah conteng. Ni meeting. Tak ada Abang kira sampai 10. Kalau tak ada soalan, kita end meeting. 1, 2, 3, 4, 5. Nak beli phone tak? Tak nak. 6, 7, 8, 9, 10. EXO benda tu. So tak ada soalan. So teka-teki pun tak ada kan? Okay. So sampai situ je hari ni. Lama stay kan? Hidup lagi tak? Okay, itu saja. So okay, boleh lah. Dah. Assalamualaikum. Malam. Good night. Sweet dream. Bla bla bla. Aika buka mic Aika. Pertemuan perpisahan. Nyanyi. Kali rekod. Okay, abang saya gerak dulu. Okay. Assalamualaikum. Malam. Bye. Masing-masing tak nak. Sabar je. Ini Dania. Nak main conteng je ke? Nantilah abang rasa nanti ada masa nanti mengajar face to face kot, physical. Kita conteng kat whiteboard Hai. Yang ni pernah gerak. Ini.
Baik, masuk balik. Lah, kau gerak dulu. Kita end meeting Tepat 10 minit. Assalamualaikum.